Ustaz. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita bersama-sama kita untuk solat subuh berjamaah, untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita dengan mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik, yang memberikan kita kekuatan untuk duduk di dalam majlis ilmu. Dan sesungguhnya kehidupan kita seharian kita pada zaman sekarang ni sentiasa adanya hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Macam sebelum kita nak semayang, kita nak main surau, adanya hidayah. Apa hidayah itu? Azan. Azan itu adalah petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah petunjuk. Dan setelah itu datangnya taufik. Sama ada taufik ataupun tak ada taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau dengar bunyi hidayah, dengar bunyi azan, dan datangnya hidayah, kita tak pergi beribadat, itu bermaksudnya kita tidak ada taufik. Dan apabila kita mendengar hidayah dan ada petunjuk, dan kemudian datangnya taufik, dan kita mengikuti taufik itu, adanya kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah solatnya kita sekarang ini berjemaah, dan kemudian duduknya kita setelah daripada solat untuk mendengarkan majlis ilmu, majlis yang menceritakan tentang Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang berada dalam musalla ini kebanyakannya adalah orang-orang yang sudah berumur, orang-orang yang telah keluar daripadanya rambut-rambut yang putih. Rambut-rambut yang putih ini saya belum ada lagi. InsyaAllah lepas beberapa belas tahun nanti InsyaAllah ada. InsyaAllah setiap orang itu akan InsyaAllah akan melalui zaman yang berumurnya itu. Apa maksud daripada rambut putih itu? Rambut putih itu adalah nur, adalah cahaya yang diberikan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, Rasulullah itu meninggalnya dikatakan pada umur 63, pada umur 60. Tapi kata para sahabat, dikatakan bahawasanya tidak banyak uban yang ada ataupun rambut putih, shape yang ada di janggut ataupun rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekadar 20 ataupun 30 helai sahaja. Subhanallah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad kita kenal, Abdullah kita jarang dengar tentang cerita Abdullah. Adapun cerita Abdul Muttalib ni, Abdul Muttalib ni sebenarnya dia punya nama sebenarnya adalah Syaibah Al-Hamid. Syaibah Al-Hamid. Kerana apa? Sewaktu Abdul Muttalib ni dilahirkan, baby baru lahir, tiba-tiba ada satu uban atas kepala dia. Kemudian ayah dia tengok ada atas tu uban dinamakan Syaibah Al-Hamid, iaitu adanya rambut putih yang terpuji. Itu nama sebenarnya, Syaibah Al-Hamid, Syaibah Al-Hamid. Dan kemudian setelah ayahnya meninggal menjelang dewasa, lalu Abdul Muttalib ini, Syaibah Al-Hamid ini diambil oleh bapa saudaranya nama dia Muttalib. Diambil, dijaga, kemudian dibawa ke satu tempat. Orang tanya kepada pak saudara dia tu, ini siapa? Dia pun tak mau mengaku ini anak saudara dia. Dia kata ini hamba ku. Lalu setelah tu orang panggil kepadanya Abdul Muttalib. Abdul tu maksudnya hamba. Wahai hamba kepada Muttalib. Padahal sebenarnya dia itu anak saudara kepada Muttalib. Itulah cahaya
yang terpuji. Dan insya-Allah moga-moga keberkatan daripada orang-orang yang mempunyai rambut yang banyak, rambut putih yang banyak ini, insya-Allah kita pun dapat keberkatan daripada mereka. So itulah kalau orang kata, kalau macam contoh dalam satu majlis itu ada orang-orang tua yang mempunyai rambut putih, maksudnya majlis itu adalah majlis yang penuh dengan keberkatan. Ya, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menceritakan, berkongsi tentang adab-adab bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana adab ini kebanyakan pada orang zaman sekarang ni ramai lupa. Mungkin kita pun tak ada orang yang bukan orang yang mempunyai adab. Ataupun macam kalau kita ini yang tidak mempunyai adab, kita nak mengajarkan kepada orang lain untuk beradab. Faqid syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai apa-apa, maka dia tidak mampu untuk memberi. Macam mana kita ada orang datang kepada kita minta duit, kita tak ada cash, macam mana nak bagi? Sebab tak ada. Jadi orang ulama mengatakan faqid syai' la yu'ti. Orang yang hilang, yang tidak ada apa-apa, maka dia tidak mampu untuk memberi. Maka orang zaman sekarang ni kebanyakannya adalah dia ini mengajarkan adab mengikut daripada akalnya sendiri. Kenapa hang tak hormat aku? Kenapa engkau tidak boleh mengiktiram aku? Kebanyakannya daripada kita mengajarkan adab untuk diihtiram, untuk dihormati, menginginkan penghormatan daripada orang. Itu yang salah. Kerana penghormatan itu tidak diminta. Penghormatan itu adalah kita dulu yang jalankan adab sebelum orang menghormati kita. Itu yang kita lupa sebenarnya. Sebab kita selalu nak orang hormat kita dulu, baru kita hormat orang. Itu sudah berselisihan faham dengan adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu adab? Adab itu adalah perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang melibatkan tentang pergerakan kita dan juga percakapan kita. Jadi bila mana seseorang itu, bagaimana orang yang beradab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah daripada golongan aku yang tidak menghormati yang tua dan juga tidak menyayangi yang muda, yang kecil. Itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bukan yang dimaksudkan zaman jahiliyah dulu tak ada akhlak. Ada orang-orang yang berakhlak, ada orang-orang yang ada adab. Akan tetapi Rasulullah itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak itu adalah melibatkan tentang perbuatan kita dengan percakapan kita. Dan banyaknya bila mana kita dengar daripada tazkirah-tazkirah ataupun daripada buku-buku tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan liput daripada bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang memikirkan bahawasanya Islam itu dibawa dengan kekerasan, Islam itu kenalah bawa dengan kekerasan, orang tak mau ikut kita, kita pergi jerkah dia. Orang tak mau ikut kita, kita pergi marah dia. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk berbuat sedemikian. Akan tetapi kita tengok akhlak, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana mengajak orang untuk kepada Islam. Dan bila mana kita ini menginginkan kita ni buat baik, dan sehingga kita pun memaksa orang untuk buat baik. Dan bila mana orang tidak buat baik macam mana kita buat baik, kita rasa macam orang tu jahat. Itu adalah satu benda yang kita kena keluarkan daripada pemikiran kita. Adalah untuk memperlakukan orang-orang yang ada dalam hatinya kalimah La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah SAW, iaitu kita menuntun diri kita ini untuk memperlakukan kepada mereka dengan jenis-jenis akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hakikat kalimah la ilaha illallah itu apa? Adalah rahsia kekuatan dan juga roh keagungan hamba. Bila mana kita nak berdepan dengan orang, bila mana orang itu telah mengasari kita, berlakukan kepada kita perkara yang tidak baik ataupun perkara yang kurang ajak, jadi bila mana kita hadirkan di dalam kita Allah Subhanahu wa taala, hadirkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, di situlah setan yang ada dekat dalam jiwa kita ini akan lari. Dan kita kena ingat, sesungguhnya orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ganjaran kepadanya. Seperti macam contoh firman daripada Allah Subhanahu wa taala, Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang sabar. Dan di sini untuk kita lihat bahawasanya begitu besarnya, agungnya bila mana seseorang itu bersabar dan dia tahu Allah bersama dengan orang yang sabar. Bila mana dia itu sedang berhadapan dengan kezaliman, dia rasa macam contoh orang yang sedang melakukan kezaliman kepadanya itu, dia tidak ada apa-apa yang untuk support dia, untuk menyokong dia, untuk menjatuhkan kezaliman. Tapi dia lupa, apabila dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada Allah yang menjadi hakim untuk menemaninya untuk melawan kepada kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah dikatakan bahawasanya sabar itu indah. Yang mana sabar ini jarang dikecapi pada masa sekarang ni. Orang sekarang bila mana nak tunjuk hebat, dia akan tunjuk kemarahan dia. Dia akan tunjuk bengis dia. Dia akan tunjuk emosi dia. Bukan itu cara orang Islam. Orang Islam itu adalah orang yang penuh dengan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok bagaimana Rasulullah. Adakah Rasulullah SAW itu diutuskan hanya sekadar sebagai model saja? Kita tengok ada orang di fashion show jalan catwalk, pakai baju cantik-cantik, pakai baju lawa-lawa. Adakah seperti itu saja untuk dipertontonkan pakaiannya? Akan tetapi Rasulullah akhlaknya itu bukan untuk dipertontonkan, tapi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditiru, untuk diikuti. Apabila kita rasa macam manalah tempat aku nak pergi ni, macam mana aku nak jadi macam orang soleh tu, macam mana aku nak jadi orang yang baik itu, tak perlu tengok banyak, buka buku, baca sirah Rasulullah SAW, kita akan dapati itulah sifat yang untuk kita ikuti. Dan begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah. Sebab apa dalam hati kita ada la ilaha illallah, iaitu adanya kalimah tiada Tuhan melainkan Allah. Maka bagaimana untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ikut, maka tidak akan mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu SAW, seseorang sahabat daripada Rasulullah SAW, dia ini dilanda sakit kuning. Kuning, kita boleh tengok orang sakit kuning, habis muka, mata dia kuning, muka dia kuning, kuku dia kuning kan. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Thauban, kenapa engkau terjadi penyakit macam ni? Dia kata, wahai Rasulullah, aku memikirkan bagaimana nanti di dalam syurga, adakah aku dapat bertemu denganmu, sedangkan engkau itu Rasul, mestilah mendapat tempat yang tertinggi, sedangkan aku ini orang biasa saja, mungkin aku dapat tempat yang tidak seperti tempat engkau. Sampai kuning mata dia, sampai kuning badan dia, sampai kuning memikirkan
bagaimana dia nanti dapat jumpa tak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahabta. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka cukupkah bila kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengikutinya? Maka perlulah bagi seseorang itu apabila dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perlu diiringi dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan juga hakikat kalimah la ilaha illallah itu adalah kebebasan mutlak, penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripadanya, dialah tempat gantung kita, dialah tempat untuk kita sandar, dialah tempat untuk kita untuk mencari keredaan saja. Ada orang dia sembah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hajat dunia. Aku kena pergi sembahyang subuh, kalau tak nanti mampu hidup aku. Kalau tak nanti mampu bini aku beletiak kat aku. Faham noh bahasa perlih noh. Marah kat aku. Ada orang juga, aku kena sembahyang subuh baru masuk, baru duit banyak. Tapi ada seorang ni, lihat pemikirannya, aku kena pergi sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia itu layak disembah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang layak disembah. Bila mana kita mengertikan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia itu layak disembah, maka disitulah menunjukkan kepada kita bahawasanya kita mencintai Allah tanpa syarat. Dan bila mana kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat kerana dia itu layak disembah, maka apabila orang melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada kita, kita mampu untuk menterjemahkan bahawasanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya itu untuk menyakiti aku, akan tetapi dia datang untuk menyakiti aku untuk menghilangkan dosa aku, untuk menghapuskan dosa aku. Itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun contoh anak kita sayang dekat dia, dia buat salah, takkan kita nak halau dia keluar daripada rumah? Tak boleh, sebab dia itu anak. Maka di situlah walaupun dia menyakiti kita, tetap kita cintai kepadanya sebab dia anak kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh perintah, ya Allah, aku dah semayang dah, aku dah beribadat kepada engkau, bagilah kat aku benda ni, bagilah aku kereta Mercedes, bagilah aku rumah besar sikit daripada taman ni, ya Allah. Kan? Dia macam tu tak boleh. Maka kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab bahwasanya Allah itu layak disembah. Dan yang ketiga, hakikat kalimah la ilaha illallah ini adalah berlindung daripada Allah, daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah akhlak-akhlak yang telah dikumpulkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Apakah akhlak bersama dengan Allah? Akhlak ini terbagi kepada tiga. Sebelum kita masuk kepada akhlak bersama Allah, akhlak terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah akhlak bersama dengan makhluk Allah, yang ketiga adalah akhlak dengan diri kita sendiri. Akhlak dengan diri sendiri pun ada. Akhlak dengan diri sendiri pun ada. Maka kata Imam Al-Haddad, seseorang itu apabila dia memenuhi hak temannya melebihi daripada hak Tuhannya dan juga hak dirinya, maka orang itu adalah hamba kedudukan. Dia nakkan kedudukan di hati orang. Kalau orang tak puji dia, dia sedih. Ada orang cerita sekarang, begitu senang dunia menipunya dengan memberi pujian. Dia dah buat hak teman dia, bagi makan teman dia, bagi, tapi hak Allah dia tak buat, dia tak semayang. Hak dirinya pun dia lupa memenuhi hak temannya. Maka orang ini adalah hamba kedudukan yang nakkan kedudukan, menagih kedudukan, menagih tempat di hati orang. Itu yang pertama. Kemudian seorang hamba apabila dia memenuhi hak dirinya melebihi daripada hak Tuhannya dan juga hak temannya, maka orang ini adalah hamba syahwat. Dia seorang je. Dia seorang je betul, semua orang salah.
Hari ni nak makan apa? Makan. Orang tu buat salah, marah. Kalau tak marah, pukul, kan? Asalkan dia senang hati. Langgar hak Allah, langgar hak teman. Itu yang kedua. Tadi apa? Hak temannya, dan kemudian hak dirinya. Yang ketiga adalah seseorang itu memenuhi hak Tuhannya dan juga hak temannya melebihi daripada hak dirinya sendiri, maka orang ini adalah hamba yang dekat, hamba dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Imam Al-Haddad lagi, barang siapa yang memenuhi hak Tuhannya dan juga hak temannya melebihi daripada hak dirinya sendiri. Yang tadi adalah dia memenuhi hak Tuhannya melebihi daripada hak temannya dan juga hak dirinya, maka orang itu adalah hamba yang dekat. Dan yang keempat ini, seseorang itu memenuhi hak Tuhannya dan juga hak temannya melebihi daripada hak dirinya sendiri, maka orang itu adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pilih, nak jadi hamba kedudukan ke, atau nak jadi hamba syahwat ke, atau nak jadi hamba yang dekat ke, ataupun nak jadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita di dalam akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama sekali adalah muraqabah, iaitu sentiasa merasai diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak murid ni, dia belajar di satu sekolah, di satu madrasah. Kemudian gurunya kata kepada semua anak murid dia kata, "Wahai anak-anak muridku, hari ini ada kerja sikit aku nak bagi. Aku akan bagi di setiap kalian seekor ayam. Kalian ambillah satu ekor ayam ini dan pergilah tempat yang mana kalian merasa tidak diawasi oleh sesiapa pun, dan sembelihlah ayam ini dan datangilah kepadaku." Lalu diberikan masa kepada mereka. Mereka pun keluar. Masing-masing pergilah cari. Ada pergi kat tepi parit, ada pergi dekat tepi semak, macam-macam tempat dia pergi, kan? Seorang-seorang mai, "Guru, aku dah berjaya sembelih." "Oh, hebat. Tak ada orang ke tempat tu?" "Tak ada orang. Tak ada siapa tengok." Anak murid kedua, anak murid ketiga, anak murid keempat, sampai semua datang, dah bawa dah sembelih semua. Tiba-tiba ada seorang lagi tinggal. Mana dia pergi ni? Tunggu lama tak mai-mai. Tunggu lagi. Dah lama tak mai-mai juga. Oh, baru nampak kelibat mai. Dia bawa mai ayam tu, tak sembelih apa lagi. Tanya, "Kenapa engkau tidak sembelih ayam tu?" Kata, "Wahai guru, aku dah cuba cari tempat yang tidak diawasi oleh sesiapa pun, tapi aku tak jumpa. Sebab aku rasa diawasi." Diawasi oleh siapa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat yang tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa macam kita duduk seorang dalam bilik. Kita rasa macam kita seorang pergi drive ke pergi mana-mana, tapi kita lupa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita pergi duduk kedai kopi ke apa, kita cuba nak membawang, tapi lupa sebenarnya Allah sedang melihat kita, melihat kepada hati kita. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada luaran kalian ataupun tidak lihat kepada jasad kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Kerana itulah hati ini menjadi satu benda yang special. Sebab apa special? Sebab benda tak lihat. Ada orang manusia sini boleh baca hati orang lain? Tak boleh. Kerana itu niat itu adalah bisir, iaitu niat itu adalah secara rahsia, yang mana tidak siapa boleh nampak. Orang sembahyang 2 rakaat, kita tahu dia sembahyang apa. Macam contoh sekarang ni lepas subuh, haram kan solat sunat selepas subuh. Dia datang sembahyang sunat, tiba-tiba datang sembahyang 2 rakaat. Kita tahu ke dia sembahyang sunat tu sembahyang apa? Mungkin dia tak datang tadi tu sembahyang subuh, ataupun dia datang tadi qada, qabliyah. Jadi kita tidak tahu.
Kerana itulah benda yang istimewa itu adalah rahsia. Orang-orang zaman sekarang suka buka rahsia. Oh, tunjuk bilik dia macam ni cantik. Tunjuk kemesraan suami isteri. Habis tunjuk dekat mandi kolam ke apa, tunjuk dekat dalam social media. Kadang-kadang kita ingat anak kita dekat dalam bilik tu tengah baca Quran, rupanya tengah buat live TikTok. Terjadi sekarang. Dan disebabkan tidak diajarkan kepada mereka muraqabah, merasa diawasi. Mungkin kalau ada CCTV dia akan takut. Ada orang takut dengan CCTV. Sebelum buat projek, tutup dulu. Kan? Nak mencuri, tutup dulu CCTV. Tapi dia lupa dia diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Raqib. Maha mengawasi. Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita ada anak, ajarkanlah kepadanya untuk bagi tahu dekat dia bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kamu. Mungkin engkau keluar daripada rumah ni, aku tidak bersama engkau, tapi jangan lupa Allah tahu apa yang kau buat. Kadang-kadang ada orang di depan ayah dia ataupun depan guru dia, dia baik. Sebab tu kadang-kadang ibu bapa tak tahu anak dia ni panggil macam mana, tapi kawan-kawan dia tahulah kat sekolah. Kata anak aku baik. Masa dulu saya di Mesir. Saya di Mesir dulu, ayah saya ada madrasah di Mesir, di belakang Masjid Al-Azhar. Jadi saya ni membesar di Mesir dulu dengan pelajar-pelajar yang tak ada mak ayah dia dekat Malaysia. Jadi saya ni dulu anak pengetua lah. Jadi apa-apa semua seumpama macam apa ni, mata kena buta, telinga kena tuli. Kan, bila mana kita duduk bersama dengan pelajar. Tapi nak bagi tahu bahawasanya bila mana seseorang anak itu berjauhan daripada keluarga je, itu adalah salah satu daripada hal yang mana kita kena bagi tahu kat dia tentang sifat Allah macam mana. Sebab bila mana kita duduk di Mesir dulu, mak bapak ingat dia ni orang yang baik. Mak bapak ingat dia pergi sana duduk baca Quran, rupanya belajar dengan Firaun. Dia duduk kat Mesir, ya, orang ingat dia belajar dengan Syekhul Azhar, semua pergi bertalaqi, rupanya dia belajar dengan Firaun. Tidak. Ya, ramai terjadi. Ini benda yang terjadi masa di sana. Tak semua, sedikit, sebahagian saja. Atas dasar sebab apa? Sebab dia ingat dia boleh lari daripada pandangan ayahnya, tapi dia lupa dia tidak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah itu adalah bersifat memberi pengawasan, mengawasi. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, iaitu Allah itu melihat. Kalau engkau keluar daripada rumah pun, aku tak nampak, Allah nampak. Okey? Itu adalah muraqabah. Yang pertama adalah muraqabah, kena ada sifat muraqabah, merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah ikhlas ini tidak mampu untuk dinampak, tapi boleh diterjemahkan daripada perbuatan. Kalau kita cakap dekat orang, nasihat, mata dia jeling-jeling, kan? Sebenarnya tak ikhlas untuk menerima, kan? Jadi memupuk ikhlas itu adalah sesuatu perkara yang mungkin susah. Kerana itu kita kena didik hati kita. Kerana itu Imam Syafi'i sebelum solat disuruh oleh Imam Syafi'i untuk melafazkan niat. Untuk kita nak bagi tahu kat kita, nak sembahyang apa ni? Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sebut dengan lafaz. Tapi sebenarnya tak perlu sebut pun, tapi Imam Syafi'i suruh sebut. Sebab apa? Daripada luaran untuk diterjemahkan kepada dalaman. Maka untuk bila mana kita lafaz itu untuk mencahayakan hati kita, untuk melakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Especially bila mana seseorang itu untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Bila mana orang itu tidak ikhlas adalah orang yang mana dia tak sabar. Maka
Seumpamanya apa? Bila mana seseorang itu dia nak jadi baik, maka bila mana seseorang itu nak masuk jadi baik, dia seumpama macam masuk masjid ni tahu. Masuk masjid ni, maka dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk menjadi orang yang baik itu, sebab dia dah di dalam daerah Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila dia nak masuk di dalam daerah Allah, Allah nak tengok dia ni boleh tak aku nak bagi kat dia pahala yang besar? Dia ni orang yang layak tak untuk aku nak bagi kat dia keberkatan? Dia ni orang yang layak tak untuk aku nak bagi kat dia benda-benda hal-hal yang baik? Tapi kalau macam contoh, dia masuk dalam daerah Allah tapi tidak ikhlas untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini akan terpinggir. Makin terpinggir. Maka jangan kita ingat kita nak jadi baik ini tidak ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah kata, wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, layakkah engkau mengatakan bahawasanya engkau itu beriman sedangkan engkau itu belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka untuk jadi duduk dalam daerah Allah, nak masuk dalam rumah, nak masuk dekat dalam satu camp, dalam PDRM ataupun dalam tentera, dia kena check dulu tinggi ke tak. Saya punya sepupu-sepupu dulu banyak kali pergi try nak masuk dalam tentera, tak lepas sebab tinggi tak sampai, kan? Tapi bila mana nak masuk dalam tentera tu, perlu tengok nafas dia berapa, macam mana, berapa minit, dada dia, tinggi dia, semua benda daripada aspek fizikal tu kena perfect nak masuk dalam tentera. Dan bila mana masuk dalam tentera, sepupu saya yang jadi komando dulu 3 kali nak jadi komando tak jadi. Sebab apa? Curi makanan. Lapar sangat, masuk dalam hutan makan bewak, tak boleh nak buat apa, kan? Lapar, tengok dia punya bos-bos semua makan sedap-sedap, curi, tak jadi komando. Tapi bila jadi komando, subhanallah, rezeki melimpah, bagi rumah, bagi kereta, macam-macam, masya-Allah dia dapat. Tapi nak bagi tahu kat situ, bila mana untuk jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan uji kita. Kadang-kadang uji dengan percakapan kita. Kita duk kata kat anak orang, apalah anak dia tu isap rokok 3 kotak, tiba-tiba anak kita kena. Dulu masa di Tanah Arab, subhanallah, cakap kat orang, esok jadi kat kita. Cepat. Sini masih lagi jauh, nak kena transit dulu di Kerala, nak kena transit dulu, kan? Walhasil, kita nak bagi tahu bahawasanya bila mana kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena ikhlas. Ikhlas dengan apa yang Allah nak uji kita. Walaupun digiris kita punya hati ni, tapi jangan risau. Bila mana kita dah capai satu tempat, duduk bersama dengan duduk di dalam daerah Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah kita akan dapat ketenangan yang tidak dapat dan tidak didapati oleh orang lain. Sabar sampai kepada tempat yang sedemikian. Ikhlas ni seumpama apa? Seumpama semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam malam yang kelam. Orang tak nampak. Nampak semut hitam kat atas batu hitam di waktu malam yang kelam. Confirm tak nampak. Ini bagi tahu kat dia bahawasanya buat itu kerana Allah, bukan sebab makhluk. Ada seorang imam ni, dia bagi duit kepada orang kepercayaan dia. Dia kata, wahai fulan, engkau pergi, aku akan keluar desa dan ambillah duit ini dan binalah satu masjid. Kemudian dia pun binalah. Dan bila telah terbinanya masjid tersebut, masya-Allah, para hadirin jemaah ni semua puji orang kepercayaan imam tadi, orang soleh tadi. Puji kat dia, dia pun makan puji ya. Kan orang boleh kata makan puji. Makin besar makin kembang, kan. Dan orang sanjung dia. Dan ada beberapa orang yang tahu bahawasanya duit itu bukanlah duit daripada orang kepercayaan tadi, akan tapi duit pada orang soleh tu. Lalu setelah orang soleh tu balik ke kampungnya, lalu mereka ini
berhasrat untuk jumpalah kepada imam tersebut. Jumpa dengan imam tersebut, bagi tahu, wahai imam, kami tahu bahawasanya wang yang binaan masjid ini bukan daripada fulan tersebut, akan tetapi daripada engkau. Tapi sekarang semua orang ingat dia yang buat. Apa kata sekarang kita pergi ke masjid, kita bagi tahu, sebenarnya engkau yang buat masjid ini. Imam juga tak payah. Orang nak kata, nak sanjung dia, orang nak kata dia buat, ikut suka. Tapi aku buat masjid ni kepada Allah, dan Allah tahu aku buat masjid ni. Maka itu adalah ikhlas. Cukup Allah tahu, senyap. Kadang-kadang ada orang tersinggung. Sebab apa? Dia ada datuk tapi tidak dipanggil datuk. Saya pernah jumpa. Kerana apa? Sebab dia rasa tersinggung, tidak mendapat hal tersebut. Maka ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah hudur ketika solat, dan usahakan berjemaah. Hudur yakni apa? Iaitu khusyuk, menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Ta'budullahi ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala seumpama kalian itu melihat Allah. Jikalau kamu tidak merasakan Allah itu melihatmu, jikalau kalian tidak merasakan kalian itu melihat Allah, maka ketahuilah bahawasanya Allah sedang melihatmu. Untuk merasakan hudur di dalam kita punya solat adalah dengan apa? Dengan kita memahami apa yang kita baca. Allahu Akbar, angkat takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbir yang merasmikan, iaitu pengharaman kepada hal-hal yang menyebabkan batalnya solat. Tak boleh makan, tiba-tiba Allahu Akbar, tiba-tiba ambil pasembok makan, tak boleh. Minum air tak boleh. Gigi kena pakai siwak, ataupun kumuk dulu sebelum solat. Takbiratul ihram, iaitu mengharamkan daripada perkara yang membuatkan batalnya solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kita faham apa yang kita baca. Di situlah kata Imam Al-Haddad, bila mana kita memahami dengan apa yang kita baca, di situ datangnya hudur. Kalau kita duk baca kita tak faham, sampai ke mampus tak boleh nak faham, tak boleh nak hudur, tak boleh nak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Kita nyanyi lagu, kita baca ikrar. Kadang-kadang, dengan ini saya berjanji tidak akan merosakkan peralatan di dalam sekolah, kan? Kita boleh mengangkat janji kerana apa? Kita faham. Kita nyanyi lagu Negaraku. Negaraku tanah tumpahnya darahku. Yang kita baca lagu Negaraku tu, kita faham dan kita boleh menjelaskan, menterjemahkan dengan apa, nyanyian itu daripada hati kita, masuk ke dalam hati kita. Begitu juga dengan mana kita solat. Ada orang kadang-kadang bila mana menyanyi, kan, lagu Wings, lagu Surge, kan, ataupun lagu Sweet Charity, kan, masuk dalam hati dia. Dia faham. Dia faham. Gugusan hari-hari indah, kan, nyanyi lagu rock. Dia faham. Tapi Al-Quran dia tak boleh nak faham. Bacaan tak payah cakap Al-Quran, mungkin susah kerana ada tafsir. Dalam solat, at least dalam solat kita faham apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami beribadat dan kepadamulah kami berserah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah dinikmati oleh mereka. Siapa mereka? Iaitu orang Nabi, Rasul, orang saleh, orang syuhada, yang mana mereka itu telah menikmati jalan yang tidak dinikmati oleh siapa? Dia kata anta alaihim ghairil maghdub, melainkan selain daripada
jalan orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Tafsirnya di sini adalah dikatakan bahawasanya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maghdub ini adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, orang-orang yang sesat, iaitu dikatakan adalah kaum Nasrani. Amin. Kemudian setelah itu baca surah Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu satu, Allah itu satu. Kita faham Allahu akbar, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim bihamdi. Maha suci Allah yang begitu agung. Allah sami'allahu liman hamidah, maka Allah pun mendengar bagi siapa yang bersyukur kepadanya. Rabbana walakal hamd, dikatakan bahawasanya siapa yang i'tidal, dan mana dia mengangkat i'tidal itu sama dengan para malaikah, sama. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dia sebut itu sama dengan malaikat, gugurlah dosanya. Rabbana walakal hamdu katsiran tayyiban mubarakan fi, turun lagi Allahu akbar, subhan rabbil ala bihamdi. Walaupun kita ini sujud ini, sebab apa? Di dalam solat ini intinya adalah sujud. Sujud kepada Allah, iaitu hudurnya kita rasa kita ini sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kena memahami apa yang kita baca di dalam solat kita. Kalau kita tak mampu nak memahami Al-Quran, cukup kita memahami solat kita macam mana. Dan yang keempat adalah merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Saya jumpa dengan orang kadang-kadang di KL, kawan-kawan saya, kadang-kadang saya ajak mereka pergi ke majlis ilmu. Saya cakap kepada mereka, bila mana kita duduk dalam majlis ilmu ini, syarat untuk mendapat ketenangan adalah kita serahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang-orang yang sekarang ni, pakcik-pakcik ataupun tuan-tuan dan puan-puan ada dalam majlis ini, ada dalam majlis ilmu ni? Kenapa? Sebab kita rasa tenang duduk dalam majlis ilmu ini. Dan seseorang itu untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar, keberkatan yang besar, kerahmatan yang besar, kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan rasa kerdilnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa dengan raja. Kita ini orang biasa, jumpa dengan raja, wahai raja, berikanlah aku satu jet. Kata aku ada satu lagi kat rumah kereta Mercedes. Bagi aku jet je, tak apa. Tak apa, cakap tanpa ada rasa kerdilnya diri. Kan? Begitu juga dengan Allah. Bila mana kita jumpa dengan Allah, kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena rasa diri kita ini hamba. Bila mana kita rasa diri kita hamba, maka kita jumpa dengan sesiapa sekalipun, kita rasa semua orang hamba. Semua orang ini adalah sama. Dan di situlah bila mana kita rasa kerdilnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan meninggikan diri kita kepada hamba yang lain. Sebab apa? Semua orang hamba sama dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah perkara yang sangat penting bagi saya. Sebab ramainya sekarang yang terjadi kepada orang yang mempunyai duit, orang yang mempunyai, kadang-kadang saya jumpa juga kawan-kawan saya, orang yang famous, kawan-kawan saya ramai daripada artis, dan ada di antara mereka ini, bila mana ada kepada mereka populariti, adanya pada mereka ini adalah harta, dia rasa macam dunia ni dia punya. Dia lupa yang pemberi itu adalah Allah. Lupa habis dah. Tak ada. Janji orang melutut pada kaki aku, janji kalau aku jalan buka ruang, tapi dia lupa. Satu di dalam Masjidil Haram, kita pergi Masjidil Haram, semua orang pakai putih, laki semua pakai putih, ihram. So apa? Allah nak ajarkan kepada manusia bahawasanya kalian itu sama. Mati pun, orang itu kalau meninggal dunia pun, walaupun dia dapat pangkat yang tinggi dalam dunianya, tapi dia meninggal dalam keadaan memakai kain kafan yang putih. Kata Imam Syafi'i, berapa orang yang sekarang ini sedang lalai sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Maka jangan kita pernah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang pun kita sentiasa kerdil, merasa kerdil. Kata Imam Al-Hasan Basri,
Aku tidak akan keluar rumah melainkan aku rasa semua orang itu lebih hebat daripada aku. Maka aku rasa macam aku ini lebih hina daripada orang. La budda min taghsir bi tashmil. Iaitu kita ini perlunya ada rasa taghsir, kekurangan, dengan rasa kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah munajat dan istighfar. Kena sentiasa munajat dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat kita nak jadi baik, tak perlu untuk beristighfar, tak perlu untuk munajat, tak perlu untuk nak buat apa-apalah. Pergi masjid je, tak perlu untuk munajat. Kita kena munajat, kena istighfar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya, panggil Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah uji kita bukan sebab apa? Allah uji kita sebab dia rindu suara kita rintih kepadanya. Dia rindu kita untuk dengar panggil ya Allah, ya Allah. Itu kerana itu dia uji kita. Dia sakitkan hati kita. Tapi sakitkan hati kita itu bukan maksud Allah kejam. Kan, tapi waktu kita sedang senang, kita lupa siapa pemberi kepada kesenangan. Maka apabila kita diuji oleh Allah, ingat kepada Allah. Ini pun perlu diajarkan kepada orang muda. Sebab kebanyakan daripada orang sekarang sampai lupa tempat balik. Dia lupa tempat balik kat mana. Aku rasa aku depressed lah. Aku rasa aku anxiety lah. Aku rasa ada penyakit mental lah. Terlalu senang untuk bagi tahu dirinya anxiety ataupun mental. Sedangkan dia hanya kehilangan siapa? Kehilangan Allah. Dia letak Allah kat tepi. Dia jalan kehidupannya. Ada orang yang anxiety disorder ni kan, jumpa kepada dia, kita tidak merendahkan penyakit mereka, tidak merendahkan kan, tapi kalau jumpa mereka, ingat Allah lah, ingat Allah. Apa ni tak faham kat aku? Terus dia cakap macam tu. Seumpama Allah itu tidak ada apa-apa nilai kepadanya. Kan, tetapi orang-orang yang sebeginilah kita kena bagi tahu kepada mereka dengan adab. Rasulullah SAW bagi tahu kat dia, Allah itu sifatnya penyayang. Allah itu membuka ruang untuk pergi kepadanya. Dan berapa ramai orang yang bila dibukakan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dengar nama Allah menangis, bila dengar nama Allah Subhanahu wa taala bersedih, bila dengar nama Allah Subhanahu wa taala terus merasakan bahawasanya Allah itu sifat pemurahnya, sifat pengampunannya itu lebih besar daripada dosa kita sendiri. Maka sentiasa bermunajat istighfar. Katakan oleh Rasulullah SAW, apabila seseorang itu berdosa sebanyak 70 kali dalam masa sehari dan dia beristighfar 70 kali juga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Dia ampunkan dosanya. Sedangkan dengan dosa manusia itu susah nak dapat keampunan. Kerana itulah bila mana kita buat kekurangan kepada orang, kita pergi jumpa dia tanpa ada ambil hak dia lah, kan? Kita buat kekurangan kita minta maaf kepadanya. Dan apabila dia tidak memaafkan kita, orang itu lebih mendapat azab yang lebih besar daripada orang yang meminta maaf itu. Maka orang itu kena ingat bahawasanya dia pun menginginkan keampunan daripada Allah, maka dia kena memaafkan orang. Maka bermunajat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di saat qiyamul lail, sebelum subuh. Dan kembali kepada Allah saat kesusahan. Tahu tempat balik dia waktu dia susah. Kereta mati pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil usaha. Sambil usaha. Janganlah ingat kepada Allah saja tapi tak usaha. Kan? Ada orang lupa benda tu. Dan ada orang kadang-kadang dia buat kerja dakwah sampai dia lupa cari nafkah kat bini dia. Sampai lupa nak cari nafkah dekat anak bini dia. Bukan macam tu. Kita buat dan kita usaha. Sebab satu benda takkan datang tanpa asbab. Kena ada sebab lah untuk datangkan satu benda. Dan kemudiannya antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu juga bila saya balik ke Malaysia, salah satu benda yang agak dilupakan oleh rakyat kita, iaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu ada satu kata, doa, usaha, tawakal. Doa kepada Allah, minta kepada Allah, lalu usaha dan kita tawakal kepada Allah. Kalau Allah tak bagi, maksudnya itu hikmah daripada Allah. Semalam kita hadir di majlis Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid di Darul Muntada, ada majlis besar. Habib Ali kata, bila mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah tidak berikan kepada kita, maka itu adalah satu pemberian. Faham? Kita minta kepada Allah, Allah tak bagi lagi, maka itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kadang-kadang kalau contoh kita tengok anak kita kata baru umur 6 tahun, kata, ayah nak motor satu. Boleh kita nak bagi dia bawa motor? Umur 6 tahun bawa basikal pun tak boleh. Tak boleh. Maka begitu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi satu pemberian kepada kita pada waktu yang tepat. Maka walaupun bila mana kita berdoa kepada Allah, jangan ingat doa itu tak sampai. Doa itu sampai. Kata Imam Syafi'i, doa itu seperti busuran panah yang tepat pada tempatnya. Hanya lambat ataupun cepat. Maka apabila seseorang itu dia doa kepada Allah, kemudian dia rasa macam Allah tak makbulkan doa dia. Wahai Allah, engkau tak makbulkan doa aku. Terus doa dia ditolak serta-merta. Maka bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sentiasa untuk tawakal dan kita kena tahu bahawasanya doa itu akan diberikan oleh Allah. Sedangkan kadang-kadang mungkin waktu kecil kita pernah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tua, sampai dah berumur, kita pun lupa apa yang pernah kita doa masa kecil dulu. Tapi Allah dah bagilah. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dulu di Mesir, saya di Hadramaut dulu, masa zaman PKP. Masa di Hadramaut ada satu kes je. Masa tu dekat Malaysia dah beratus ribu kes. Masa di Hadramaut ni tak tahu, COVID tak masuk. Satu je. Tu pun dia kata rupanya sakit gigi. Bukan COVID, sakit gigi. Tapi kena PKP, kita kena karantin juga masa tu. Dipindahkan duduk di sebelah makam Nabi Allah Hud. Tapi apa guru kita bagi tahu kita? Saya ingat masa tu, walaupun tentu PKP, walaupun tentu ada COVID, tapi ulama Hadramaut tak mahu berhentikan sembahyang Jumaat. Still ada, tapi dikurangkan waktunya 15 minit. Laju khutbah Syekh Muhammad bin Hussein Al-Khatib, khutbah laju. Dan subhanallah, hanya karantin 2 bulan saja, lepas tu dah bebas. Tak ada sakit, tak ada apa. Alhamdulillah. Saya balik ke Mesir. Dan saya tengok orang Mesir ni memang ramai. Macam dah di uptown tu ramai orang. Masa tu zaman COVID, yang mana kita ni nak sentuh, nak salam dengan orang pun takut masa tu kan. Tapi lihatlah tawakal mereka. Dia kata, ada orang tanya kepada mereka lah, kenapa engkau tak pakai mask? Dia kata, yang matikan hang ni corona ke Allah? Dia tanya, yang matikan engkau ini corona ke Allah? Allah. Tapi kenapa engkau takut corona? Dia kata macam tu. Tapi terus macam tak ada apa di Mesir, tak ada apa. Dan itulah mungkin keberkatan. Dan di Hadramaut dulu, bila kita di Hadramaut, guru kita selalu pesan kat kita, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya di setiap kesukaran itu pasti ada kesenangan. Pasti ada kesenangan. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi, Allah tak bagi, itu adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian adalah banyakkan zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bersyukur. Kerana itulah di dalam kita membaca surah Al-Fatihah, sikit lagi masa kita habis, kita baca surah Al-Fatihah. Setiap sekali kita nak sembahyang, kita baca apa dulu yang awalnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab apa? Manusia ini kurang bersyukur. Nak sebut Alhamdulillah tu susah. Kadang-kadang sebut Alhamdulillah tak ada, dia sebut je. Tapi dalam solat itu mengajarkan kepada kita, sebelum hendak minta apa-apa, syukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita selalu bersyukur, syukur itu adalah pengubat jiwa yang luka. Bila mana kita ingat balik apa yang Allah bagi kat kita semua, kita kata, oh alhamdulillah ya Allah, Engkau bagi dah banyak nikmat kepada aku. Maka kerana itulah solat mengajarkan kita pada kita untuk syukur kepada Allah. Zikir dan syukur, dan kemudian yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, merendah diri dan merayu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala.
Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu daripada takwa dalam hatinya. Syiar Allah seperti Nabi Muhammad, seperti azan. Dengan azan kita duduk tengah, macam contoh hari keluarga, duduk dengan keluarga, tengah duduk lepas waktu asar tu, duduk dengan keluarga, dengar bunyi azan asar. Ajarkan kepada family kita untuk senyap, bagi azan dulu habis baru kita bercakap. Itu adalah syiar Allah. Siapa yang menghormati syiar Allah, maka di dalam hatinya itu adalah takwa. Dan kemudiannya macam contoh masjid, madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat sembah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syiar Allah. Kemudian menjaga segala batasan Allah Subhanahu wa taala, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah perkara-perkara adab yang kita kena jaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Man laysa lahu adab fahuwa dabbun. Kata Imam Abdul Rahman Segaf, dia kata, siapa yang tidak ada adab, maka dia seperti seekor beruang. Kenapa dia sebab beruang? Sebab dalam bahasa Arab beruang itu dabbun. Maka diertikan beruang. Maksudnya apa? Haiwan. Orang yang tidak ada adab itu adalah orang yang seperti haiwan, tidak ada peraturan. Dan sambung lagi Imam Abdul Rahman Segaf, dia kata, man laysa lahu qanun fahuwa majnun. Siapa yang tidak ada peraturan, maka orang itu adalah orang yang gila. Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan adab. Seperti orang Melayu sekalipun, bila mana kami pergi Mesir ataupun negara mana-mana, pergi Mekah, orang tanya, orang Malaysia ke? Enta Malizi? Dia tanya, enta Malizi? Naam. Ya, betul, aku orang Malaysia. Ahsan nas, dia kata. Oh, orang baik orang Melayu ni. Kita ni orang Melayu ni terkenal dekat negara Arab ni adalah orang yang sopan santun, orang yang beradab. Maka kita kena kekalkan adab ini mengikut daripada ajaran Islam. Dan penghormatan adab itu tidak diminta, kita yang memberi dulu. Dan insya-Allah, jika Allah izinkan orang itu untuk menghormati kita, maka orang itu menghormati kita. Maka adab penghormatan daripada orang itu dinilai bagaimana penghormatan kita kepada orang kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan khatamkan majlis kita dengan satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda bahawasanya bagi seseorang itu yang menginginkan pahala seperti umrah dan juga haji, maka seseorang itu apabila dia duduk di dalam suraunya daripada lepas subuh sampai terbitnya matahari, maka dalam terbitnya matahari dalam keadaan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah tamah, iaitu sempurna. Dia duduk selepas subuh dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, kemudian dia bangun solat sunat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala tersebut. Maka insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang penuh dengan adab, cakap dengan orang dengan adab, cakap dengan Allah Subhanahu wa taala dengan adab, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah, dan kita membuat setiap apa perilaku kita dengan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pandang kepada kita. Moga dengan asbab majlis yang penuh keberkatan ini, selepas keluarnya kita daripada musalla ini, moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sentiasa merasakan rendah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saleh, mendekatkan kita dengan orang yang baik, menjauhkan kita daripada orang yang jahat. Ya Allah, kami takut kepada orang-orang yang tidak takut kepada Engkau. Kami takut kepada orang yang takut kepada Engkau. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada orang-orang yang tidak takut kepada Engkau, ya Allah, dan dekatkanlah kami kepada orang-orang yang dekat dengan Engkau, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf di atas kepanjangan, dan insya-Allah kita sambung solat sunat dulu kan. Allah